Today, we have our SPM Bengkel Sejarah 2022. And who will be guiding you today? We have Mr. Fong. So, Mr. Fong is a SPM tutor, right? So, Mr. Fong, dia mengajar sejarah dan ekonomi. So, Mr. Fong, dia ada 20 tahun pengalaman mengajar penceramah bengkel teknik menjawab dan skor SPM Sejarah dan Ekonomi. So make sure to go on YouTube and find him. So the YouTube channel is called Mr. Fong Ju Xu Cui. So okay, without much further ado, everyone type cikgu in the chat to welcome our SPM tutor, Mr. Fong. Mari. Okay, type cikgu in the chat. Hello cikgu, bagus. Type cikgu. Alright, we have Mr. Fong here as well. Good. Pelajar-pelajar, selamat tengah hari semua. Boleh dengar tak? Boleh dengar, boleh type tak? Boleh. Good afternoon, boleh. Alright, Tacha Xiao. Okay, thank you. I'm Mr. Fong here. Alright, selamat tengah hari semua. Cikgu berasa bertuah kerana memberi sedikit peluang untuk berkongsi teknik menjawab SPM Sejarah dengan murid-murid. Alright, student, are you ready? Ready? Type yes. I'm ready too. Okay, very excited. Okay, student. Sebelum ni cikgu dah pass handout kepada murid-murid. Sila sediakan handout dan cikgu akan gunakan masa ini untuk berkongsi sedikit tips sejarah SPM supaya murid-murid lulus. Bukan saja lulus tau, boleh skor A walaupun sejarah tahun ini merupakan KSNSM format baru, betul? Alright, tapi student jangan risau. Okay, cikgu akan bagikan petua-petua, the tips, okay, you all to score, right? Are you ready all? Okay, student, seperti mana yang kita tahu, KSNSM format ada dua bahagian, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Dan kertas 1, 10 soalan, betul tak? Student, 10 soalan, betul? Betul tak? Soalan objektif 10 soalan. Ya, 10 soalan objektif. How come 40 soalan? Ada yang dari tingkatan 3 tak faham belum lagi kuasai. Okay, Adam also laughing. Alright, student. Untuk pengetahuan semua, okay, kertas 1 ada 40 soalan. Okay, Form 4 10 bab, Form 5 10 bab, 20 bab. Okay, daripada 20 bab ini, setiap bab akan ditanya 2 soalan. Jadilah 40 soalan. Boleh tak? Alright, dan setiap soalan ni ada kategori yang akan ditanya. Okay, like this. Okay, mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Katakanlah murid-murid tak begitu faham. Tak apa. Okay, yang penting kita faham dan highlight kata kunci yang ditanya. Okay, student. Untuk bahagian soalan objektif, Cikgu Fong nasihatkan murid-murid banyakkan buat soalan objektif. Why? Okay, like we all say, practice make perfect, right? Okay, usaha tangga kejayaan kan? Untuk soalan objektif, straightforward question. Setiap soalan biasanya akan ditanya secara berulang. Keep repeating. If you all try, set by set, you will find out, right, teacher, the set 1 question repeating with the set number 5, right? Okay, that easy, you know. Okay, student. So, soalan-soalan yang kamu buat yang ni, semuanya boleh didapati di laman web, Viskutrend. Klik saja bahagian sejarah, then they turn up nota dan exercise. Banyakkan soalan. Cikgu pun selalu update dan keep repeating doing soalan Viskutrend tau. Soalan ini juga akan kamu dapati dalam kertas soalan peperiksaan percubaan tahun lepas. You will see, alright cikgu, it's the same. I did it before. Very good. It's a good to do that. Alright. Contohnya soalan ini. Apakah kepentingan Lambang Kebesaran Kesultanan Melayu Melaka? Form 4, bab 1. Very hot topic, right? Tentang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Salah satu ciri dia, alright,
I see in the group, everyone is typing the answer dia. Very good, good try, good job. Okay. Nah, so student, soalan begini yang banyakkan kamu cuba. Dapatlah kamu kuasai. Not only kuasai, when you're sitting exam, March 9 nanti. Okay. For you, it's like makan kacang saja, that easy. Because semuanya sudah banyak. Okay. Mencuba soalan objektif. Okay. Right. Bukan saja soalan, dia tanya direct. Soalan objektif juga dia ada tanya dalam bentuk pilihan. Murid-murid perlulah menguasai ini. Okey, yang mana bahagian yang tidak berkenaan, salah konsep, tidak relevan, singkirkan. Pilih jawapan yang paling tepat. Yes. Okey, soalan objektif adanya dua pilihan, tepat dan paling tepat. Katalah murid-murid, cuba soalan, okey, dan apabila semak jawapan, salah. Saya buat A, tetapi jawapan diberikan ialah donkey. Sebab donkey itu ialah jawapan paling tepat. So please, okey, memorize, highlight dan fahamkan. Okey, next time you receive, keep repeating question. Inilah, okey, yang kamu dapat kuasai. Alright, betul lah. Okey, student. Alright, you all try very good. Alright, ini juga soalan. Okay, soalan tingkatan 4 bab 1. Very hot question. Remember form 4 bab 1 tentang zaman Kesultanan Melaka, ciri-ciri. Okay, negara bangsa KMM mesti kuasai. Ada berapa ciri, student? 6. Okay, 6. Okay, adanya. Boleh tak cuba? Adanya apa? Okey, adanya undang-undang, lambang kedaulatan, kerajaan, wilayah pengaruh. Oh, I see you all try. Very good, very good. Rakyat, very good. Ini memang sure to A ni. Bagus. Okey, Ria ada, semua ada. Ush. Okey, very good. Easy for me to tackle. Like, good job. Okey. Alright, student. Cikgu bagikan sedikit. Okey, konsep-konsep yang akan ditanya dalam kertas 1. Semuanya jawapan juga ditera dalam handbook kamu. Okey. Nah, student, apabila kita buat soalan objektif, okey, dapatkan kata kunci yang akan ditanya. Okey, untuk soalan yang ni, dia tanyakan kepentingan lambang. Okey, lambang yang tunjukkan ialah nobat, cok moho. Ini merupakan satu lambang kedaulatan ataupun merupakan satu lambang kebesaran. Okey, kepada golongan pemerintah. Keyword di sini murid-murid perlu highlight ialah kepentingan. Daripada pilihan yang diberikan, please. Okey, secara very fast one, randomly. Okey, student dapatkan jawapan yang tidak tepat dulu. Tidak tepat. Cikgu, tidak tepat yang mana? Maybe you see number third one. Lambang kemakmuran. Okey, yang ni lah lambang kedaulatan. Kemakmuran more to focus on ekonomi. Negara menjadi makmur, tetapi ini lambang kedaulatan, lambang kebesaran. That means third one salah. What do you mean? Okey, apa yang pelajar buat? C, salah. Donkey, salah. Then they mean answer should be A or B only. Alright, boleh tak? Okey, so student can try or not? Jawapan yang diberikan apa? Okay, yes, of course, for sure. Dalam handbook kamu ada jawapan kan? Okay, Ria kata A. Okay, kalau Wani kata A, CF kata A. Very good, very good. Alright, student. Inilah yang sedikit sebanyak soalan akan tanya dalam bentuk begini. Alright, kita katalah murid-murid salah dalam section ini. So, what you do? Please, okay, don't just circle A. Okay, what you have to do is highlight. Pilihan 1 dan 2. Okey, beginilah kita menguasai soalan objektif. Boleh tak? Okey, salah ataupun betul tak penting. Yang penting kita belajar dari kesalahan. Betul tak? Okey? Alright, student. Ini panduan yang cikgu bagikan. Alright, kita continue. Okey, soalan mengingat. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, hubungan antara golongan pemerintah dan rakyat dikaitkan melalui konsep 2 second. Konsep apa? Konsep wadat. Wadat merupakan
perjanjian. Betul tak? Okey. Buku teks dia berikan satu peristiwa. Okey. Dari sana kita boleh fahamkan. Okey, hubungan ataupun jalinan, okey, antara rakyat dengan pemerintah, adanya satu perjanjian di mana rakyat perlu sentiasa taat setia kepada raja, betul? Dan raja pula perlu mentadbir dengan cekap, adil, betul tak? Alright, very good. Okey, answer is B. Next. Okey. Nah, student, mungkin juga soalan diberikan bentuk tokoh. Okey, dalam buku teks SSM ni, sebelum mula sesuatu bab, dia akan bertanya ataupun memperkenalkan sesuatu konsep. Daripada konsep itu, dia akan tanya maksud yang diberikan, merujukkan kepada bahasa, kamus ataupun diberikan oleh tokoh-tokoh. Contoh. Okey, banyak yang ditanyakan dalam Form 5 bab 1. Maksud kedaulatan. Okey, merujuk kepada tokoh ini, apa maksud yang diberikan. So all the tokoh apa yang diberikan akan dikeluar dalam soalan objektif sahaja. Soalan objektif sahaja. Katalah student, okey, susahlah cikgu nak hafal. If you are wrong that question, please same thing, you highlight, okay, the keyword, then highlight the answer. If you can memorize the whole statement, then it's good. Okay, that one just for soalan objektif. Alright, gambar yang diberikan merupakan bekas Ketua Hakim Negara Malaysia Tuan Dr. Muhammad Saleh Abbas. Apakah kriteria, ciri-ciri sesebuah negara yang berdaulat menurut pandangan beliau? Alright, of course the statement sangat lengkap kan? Okay, jawapan yang diberikan. Okay, donkey. Memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa. Okey, katakanlah kamu nak mengetahui maklumat lanjutan, boleh rujuk kepada nota, okey, yang tertera dalam Vikuskan ataupun buku teks. Okey, kebebasan pada peringkat antarabangsa tanpa campur tangan, tidak diterpengaruhi oleh oleh pengaruh asing, pengaruh luar. This the thing. Okey, how you learn. Alright, of course soalan objektif bagikan kata kunci yang penting saja. Ini sedikit sebanyak dalam handbook cikgu tentang soalan objektif. Student, Wisputren soalan yang dikemukakan agak lengkap. Please do it, okay? And check your answer, please. Okay, ini merupakan nasihat cikgu. Apabila banyak kamu buat, kamu sangat, okay, manfaat daripada soalan yang diberikan dan straightforward. Alright. Nah, sedikit sebanyak tentang soalan objektif yang cikgu share di sini. Alright, samalah dengan bab-bab untuk tingkatan 5. You can check all in the handbook or Wisputren. Cikgu ambil daripada soalan dari Wisputren. Cikgu, betul ke banyak yang saya cuba akan dapat menguasai? Alright, student. Okey, berdasarkan analisis cikgu-cikgu, jabatan ataupun lembaga peperiksaan, dia untuk soalan objektif keep repeating. Okey, malah bulat-bulat yang soalan akan ditanya, cuma pilihan jawapan saja tukar. Okey, no joke, is keep repeating. So nasihat kita, mesti banyakkan soalan objektif. Okay, you will see. Kamu boleh score. Okay, kamu boleh score very high mark. Okay, example cikgu ambil satu soalan yang sangat penting untuk SPM tahun ini. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Student, okay, boleh tak beritahu cikgu ini merupakan Form 4 or Form 5? Form 4 or Form 5, then which bab? Okay, Form 4, bab 10, bab 9. Ada yang bab 9, ada yang bab 10. Bab 8 sama. Kelly say bab 8. Kelly Form 4, bab 8 is pilihan raya. Okay. Syamisha kata bab 9 and 10. Alright, good try, good try. Bab 10. Wait, bukan bab 10. This one is bab 9. Form 4, bab 9. Tunku Abdul Rahman telah mengetahui rombongan, okay,
ke London untuk berbincang dengan British. Okey, dan pihak British telah memberikan keputusan kepada kita, iaitu kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah. Dan satu perkara yang penting di sini ialah hantarkan seorang ataupun sekumpulan Suruhanjaya akan dilantik untuk menggubal, untuk merangka, untuk menyusun perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka kelak. Student, this one is Form 4 Bab 9. Very, very hot topic. Maklumat yang diberikan oleh cikgu di bawah ni memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. This is the important point. Please hafal. Akan ditanya soalan objektif dan isi. Remember, alright. Keyword di sini. Very fast one, you see. Contoh yang cikgu katakan, soalan akan ditanya, dalam bentuk objektif dan keep repeating. Student, dalam V-School thread, soalan struktur subjektif, kita juga pointed this point. Apakah tujuan penubuhan Suruhanjaya ABC? You will see the answer given. Membincang, keyword. Merangka, keyword. Menyusun, keyword. Menyusun apa? Merangka apa? Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. This is the important part. Dan soalan, apakah perkara yang disetujui dalam perjanjian berikut? Student, katakanlah gambar diberi ataupun maklumat diberikan, mesti fahamkan tarikh dan peristiwa. Dan kata kunci di sinilah perkara yang disetujui. Perkara yang disetujui. What do you mean? Jawapan apa? Answer C. Lagi? Ada lagi soalan? Jawapan C. Zihui kata C. Dan penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Cikgu, katakanlah jawapan ABC di sini. Dia tak tunjuk penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan. Then maybe they come up another name for the Suruhanjaya Perlembagaan. Siapa dia? Apa nama lain kepada Suruhanjaya Perlembagaan? This one. Dapat tak? Apa nama lain? Apa nama lain? Very good, very good. Suruhanjaya Red. Hey, Adam, very good. Dinisha, very good, good job. Alright, Suruhanjaya Red. Dan please hafalkan at least 2 tokoh daripada Suruhanjaya Red. Number 1, Sir Red. Adanya Hakim B. Malik. Dapatlah confirm 2 markah dalam tangan. But nasihat cikgu ialah, walaupun soalan dia tanya 2 markah, please give extra to back up or maximum markah kamu. Alright, later I show you why. Ini nasihat cikgu. Alright, student. Then next. Soalan sama juga akan ditanya. For example here. Nah, student, gambar yang diberikan merupakan rombongan kemerdekaan dan Tunku Abdul Rahman telah menandatangani. Perkara yang disetujui, same thing cikgu, same thing. Ini merupakan soalan SPM tahu, tetapi KBSM keep repeating the same question. Keep repeating. Sama ada maklumat diberi ataupun gambar akan diberi, same thing. That's why cikgu pesan murid-murid banyak buat soalan. Banyak soalan. Alright, next. Boleh ya? Alright, continue. Next. Soalan lagi tentang Suruhanjaya Perlembagaan. British mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Red yang dianggoti oleh hakim-hakim dari negara Commonwealth. Apakah fungsi? The keyword here is the fungsi.
Apa fungsi? Nah, tadi kita rujuk kepada apa yang diberikan. Fungsi menyusun, fungsi merangka, fungsi menggubar. So, answer is what? Okay, cikgu, jawapan A. Yes, straightforward. Within a second, kamu dapat jawab dan jawapan tepat. Okay, itu apabila kamu banyakkan soalan dan menguasai peristiwa. Okay, student, manalah tahu. Okay, mungkin dalam kertas peperiksaan 9 Mac nanti, question number 20. Okay, same thing happen. You happy, no? Thanks, Mr. Fong, for this bengkel. Is actually really, or not actually, really came up. Okay, thanks. Itu saja. Okay, sebab kamu dengar dan kamu banyakkan soalan. Alright, student. Okay, next. Okay, ada lagi soalan. Alright. Pada 8 Mac 1956, British telah mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Bebas telah mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Apakah peranan same thing? Okay, same thing. Peranan. Okay, peranan. Alright. Student, jawapan C. Merangka perlembagaan negara yang akan merdeka. Keep repeating. Ini merupakan sedikit apa yang cikgu nak beritahu kepada murid-murid. Banyakkan soalan objektif. Okay, student, untuk bahagian soalan objektif, cikgu bagikan sedikit dan please bagikan nasihat kepada semua. Mesti banyak soalan. Banyak buat soalan. Alright, student, come very fast one. We go to kertas 2. Kertas 2. Alright, student, kertas 2. Berapa masa yang diperuntukkan? Boleh tak, student? Kertas 2. Berapa masa yang diperuntukkan? Syamisha kata 2 jam setengah. Betul tak? Boleh siap tak? Syamisha, dalam ujian percubaan tahun lepas, boleh siap tak? Disha, kamu boleh siap tak? No, tak boleh. Tak boleh. Tak habis. Murid-murid, biasanya first round for your first try paper, murid-murid tak boleh siap. Even cikgu sendiri cuba pun masa sangat suntuk tau. 2 jam setengah dan ngam-ngam siap. Katakanlah bagi pelajar tak siap. Sebab apa, student? Not only time management. Yang penting di sinilah murid-murid mesti mengetahui teknik untuk menjawab. Masa yang diberikan kepada murid-murid sama saja 2 jam setengah. Tetapi apa teknik yang perlu kamu menjawab? Student. We go for pass. Then only we score for A. How to say like go for pass, student? Katalah nak pass. Student mesti siapkan soalan kebat. Untuk kertas 2, 100 markah yang diberikan. Ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 4 soalan respon terhad, we call it soalan struktur, soalan wajib. Soalan 1, soalan 2 merupakan bab daripada tingkatan 4. Soalan 3, soalan 4, tingkatan 5. Betul tak? Dan setiap soalan di sini ada 3 ceraian, A, B dan C. Setiap soalan berapa markah? 10 markah, student. Kita rujuk balik soalan percubaan tahun lepas. Nampak tak? Soalan percubaan trial. Alright, student. We see untuk kertas 2 bahagian A. Soalan A dan B mesti soalan fakta merujuk pada buku teks. Dan soalan C ini merupakan soalan kebat. Ask your opinion. You have to give your suggestion. Buatkan yang ini dulu. Nothing to do with the textbook one. Soalan kebat, student. Soalan kebat banyak yang kamu kaji, murid-murid dapat tahu. Soalan kebat ada 2 bentuk soalan saja yang ditanya. Number 1, dia perlu murid.
Okay, berikan penjelasan. Dia ask, apakah kepentingan? Mengapakah? Something like that. Okay, they ask you to explain. Explain what? Explain kepentingan. Explain manfaat, faedah dan mungkin tujuan, mungkin ciri-ciri. First part, explain. Second, soalan kebat dia perlukan murid-murid bagikan cadangan. Bagaimanakah? Nampak tak? Okay? Nah, cadangan. Bagaimana, apakah cara? So, murid-murid perlu faham. Cikgu, ada dua bentuk soalan saja. Yes. Mengapa? Or bagaimana? Then, how we write? Dua cara. Satulah format analitik. Fakta huraian. Or fakta contoh. Cikgu, katalah saya tak tahulah nak hurai, tak tahulah nak bagi contoh. Dan masukkan fakta and fakta. Straightforward. Tak apa. Pemeriksa, kami akan menyemak jawapan yang tepat dan betul saja. Yang salah, you just set aside. Tak ada tolak markah ataupun zero mark. Okay? Pemeriksa cuba untuk membantu. Apa yang murid-murid tulis, okay, sebagai jawapan, kita akan semak dan bantu murid. So, please, just write. Okay, follow the format like that. Student, fahamkan? Cikgu, apabila saya dapat soalan, okay, straightforward, saya buat soalan kebat ke? Ya, okay, straightforward. Untuk bahagian A, berapa soalan kebat ditanya? 4 soalan. Setiap soalan 4 markah. Dan easily you can get 16 markah. 16 markah student. Okay? Yang bahagian A dan B mungkin murid-murid tak dapat kuasai dan hold first. Okay? Masa yang diberikan 2.5 jam. So, use your own teknik ataupun guideline yang diberikan oleh Cikgu Fong. Okay? Go for pass dulu. Then score it. Can or not? Alright, student. Cikgu bagikan sampel di sini. Ya? Sampel di sini. Alright. Ini merupakan salah satu soalan percubaan. Okay? Tahun lepas. Ya? Nah, Kesultanan Melayu Melaka merupakan sistem pentadbiran peraturan masyarakat tersusun dan corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara bangsa. Here, the keyword is what? The keyword is Kesultanan Melayu Melaka. Yes, Form 4 bab 1. Straightforward. Apakah? Soalan A yang nyatakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Nah, nyatakan means you just list down. Senaraikan, nyatakan apakah, just fakta, tak perlu huraian, tak perlu contoh, straightforward. Dan soalan ini yang cikgu katakan penting. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Just now you all write your answer in the chat box, right? Very good. Tetapi bagi cikgu, you are good, but we want best. We want the best. Or to say the best, jawapan maksimum. Banyak belajar cikgu. Okay, happy tau apabila dapat soalan ini. Tetapi get confused. When they know ciri-ciri negara bangsa, they got 6. Okay, apa formula yang cikgu bagikan ialah URW. Okay, then KKL. Okay, adanya 6. Which 6? URW, KKL, formula cikgu ialah you are welcome ke Kuala Lumpur. U ialah apa? Undang-undang. R ialah apa? R is what? Rakyat or raja. You get confused, right? Rakyat or raja? Rakyat or raja. So, confused. Okay? Nah, R, rakyat. W, wilayah pengaruh. K, kedaulatan. K, kerajaan. L, lambang kebesaran. So, student mesti hafal dengan tepat, right? Then when they write, okay, here mungkin ditulis, cikgu, undang-undang senang saja. Okay, undang-undang. Okay, the second one, they put there what? Okay, they put there, raja. Siap. Okay, very happy. Yeah, akan score. But jawapan bukan raja. Jawapan ialah rakyat. So, what we advise is, please. Okay, walaupun markah yang diperuntukkan ialah 2
tulislah 3, janganlah kedekut. Nampak? Sebab skema diberikan semua yang ni pelajar perlu tulis. Bagaimana? Student? Okay, please tulis lebih lah. Okay, lebih mean what? Give extra. This one to make sure you get the maximum mark. Alright, katalah kamu tulis sini raja. Sini kamu tak pastilah raja. Okay, never mind. Okay, rakyat. Nampak? Rakyat. Okay, bagilah satu lagi. Jangan kedekut. Third one. Okay, nah, bagilah undang-undang. Okay, don't say, tak boleh lah nanti pemeriksa dia bagi markah kosong. Tak ada, murid, jangan risau. Kita cuba membantu. Nampak? Cikgu, what if I write all? Can. Good job. Okay, katalah kamu bagi 2. 1 salah. Rugilah. Nampak? Okay, dalam skema dia penuh. So, maximum your mark. Please, maximum your mark. Ini merupakan panduan yang diberikan. Okay? Yes. Okay? Boleh. Bukan boleh tambah. Is digalakkan. Okay? Digalakkan. Boleh faham tak? Alright. Okay? Especially KSSM format. Anything. Okay? Tulis saja, kita akan membantu. Okay? Janganlah anggap cikgu-cikgu ni sangat straight. Okay? Kita semua mesra pelajar. We try to help. Okay? Teacher, what if wrong spelling? Student, this is sejarah subject, not BM, not tata bahasa. Kesalahan istilah or that. Okay? Some say, cikgu, saya tak dapatlah hafal nama Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin. Omar Ali Saifuddin or Ali Omar? Don't know what. Dia put Sultan Brunei lah. Okay, katakanlah kamu nak take risk. Sultan Omar Saifuddin. Kamu terbalik. We try to help. Can also. Okay? Nampak tak? Okay? Katalah kamu tak nak take risk. Sultan Omar Saifuddin. Siapalah Sultan Brunei? Okay lah. Okay? Raja Chulalongkorn. Salah spelling. How? Raja Thailand. Nampak tak? Putra. Okay? Raja Mongkut. Okay. This is the tips. Okay? This is the tip. Don't worry. Tulis saja. Pemeriksa akan semak. Okay? Jawapan yang betul sahaja. So, don't worry lah. Anything. Taruh saja. Kan? You understand? Ada yang risau. When they ask any question, teacher, can I? Don't say can I. All in. Boleh? Okay. B. Huraikan peranan pembesar berempat yang berjaya memastikan keunggulan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Student, they ask you peranan pembesar berempat. Apa yang kita faham pada zaman Kesultanan Melayu Melaka adanya sistem pembesar 4 lipatan kan? Okay, Sultan dibantu oleh sistem pembesar 4 lipatan. Some student they say, okay, cikgu saya tahu, bendahara Temenggung, Laksamana dan penghulu bendahara all put there. Itu merupakan jawatan. Soalan tanya peranan. What do you mean by peranan? Tugas. Tanggungjawab. Jangan hanya tulis. Okay? Jawatan saja. Bukan itu saja murid. Soalan ini ditanya huraikan. Jelaskan, terangkan. Okay? Soalan dia tanya begini. Please. Tulis dalam ayat yang lengkap. Jangan tulis point. Don't do that. Or put a number. No. Kamu perlu tulis dalam ayat. Tak kiralah. Ayat demi ayat, ayat demi ayat. Cikgu, tak ada penanda wacana boleh? Can. Soalan kebat, soalan pendapat, kamu perlu berikan jawapan yang tepat. Lengkap. Okay? Bernas. Matang. Then how to say bernas dan matang? Masukkan contoh, bukti yang relevan, penanda wacana, even peribahasa. That one soalan pendapat. This one straightforward. Jangan risau. Student, you see, soalan yang diberi, skema jawapan yang diberikan. Cikgu, all this, put all lah. Okay? 4 mark only. You pick lah. Which one that you can master it. Taruh. Nampak tak? Bendahara Melaka. Bendahara boleh tak nak Melaka? Boleh. Penghulu Bendahari, Temenggung, Laksamana, all that. From here, itu merupakan jawatan.
Okay, bagikan tugas mereka. Anything, teacher? Yes, anything. Okay, anything or you all in. All in mean some student line yang diberikan tak cukup tahu. Mereka garis. Okay, yang lebih. Just ask siapa yang tak boleh siap, siapa yang tak habis. Because 4 markah mereka tulis banyak-banyak student. Okay, not only time management, you have to be smart. 4 markah mean kamu boleh tulis 2 isi cukup. 2 isi cukup tak? Yes. Isi huraian. Isi contoh. Oh, isi huraian contoh. What about inference? No, this one no need inference. This one soalan respon terhad. Textbook one, straightforward. Jangan kamu risau. Okay? Tak cukup masa sebab kamu tulis lebih. Kamu tulis lebih. Okay? Like that. Okay? Dalam handbook yang kamu ada, please. Now, your turn to become examiner. We change position. Okay. Cikgu, tulis dalam bentuk ayat dah. Yes. Start with what? Straightforward. Antara, termasuklah. Antara peranan pembesar berempat. Termasuklah bendahara. Okey, bertugas sebagai pembanggu sultan. Okey, kan pembanggu sultan 1 markah. Bendahara juga menasihati sultan dalam urusan pentadbiran. Teacher, okay, what if I stop in sultan? Menasihati sultan 1 markah. Selain itu, cikgu, saya tak masuk pendana wacana boleh tak? Boleh. Temenggung berperanan menjaga keselamatan Kota Melaka 1 markah. Okey, tambahan pula penghulu bendahari turut bertugas dalam urusan kutipan cukai 1 markah dan menguruskan pemenderaan Kerajaan Melaka 1 markah. Student, full mark tadi. Full mark tadi. Nampak tak? Jangan risau. Apa yang kamu ingat tulis saya. Cikgu, what if I only write bendahara dan hafal saja peranan bendahara? Can or not? Boleh, boleh. Nampak? Student, jangan risau. Tak ada penanda wacana, also don't worry. Okay? Straightforward. Boleh faham? Alright? Nah, ini merupakan cuma satu contoh saja. Bagaimana kita berikan markah. Nampak tak? Let's say student, adanya murid tulis Syah Bandar. Syah Bandar bukan kategori pembesar berempat. Okay? Untuk perkataan pelajar, Syah Bandar bukan pembesar berempat. Katakanlah murid tulis bahagian last sekali selepas disampaikan itu. Tambahan pula, okey, ataupun peranan pembesar terusnya adalah Syah Bandar membantu di pelabuhan. Nah, Syah Bandar bukan pembesar berempat. That point tak ada markah. Okey, jangan risau. Oh, Syah Bandar salah. The whole thing 0 mark, tak ada. Tolak markah, tak ada. Again, pemeriksa hanya akan semak jawapan yang betul saja. Just all in. Boleh, but jangan tulis lebih. Lebih nanti kamu tak ada masa. Nampak? Straightforward. Okay, straightforward. Alright? Ken. Okay. Ada pelajar tanya, how much jawatan? Okay, jawatan. Nah, jawatan saja tak boleh. Dia tanyakan ialah peranan. Bukan jawatan saja. At least kamu ada bagikan peranan mereka. Okey, bukan jawatan saja. Nanti kamu terpesong. Okey, nampak? Okey. Boleh ya? Okey, next student. Kebat. Okey, kebat. Tadi juga tanyakan 2 bentuk saja soalan tanya soalan kebat. Satu jelah memberikan penjelasan. They ask you why. The other one, they ask you how. Pada pendapat anda, bagaimanakah langkah yang dapat diambil dalam mengekalkan warisan negara bangsa? Student, ciri-ciri negara bangsa di sana diwarisi secara turun-temurun. Melaka pada zaman kegemilangan Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Melaka merupakan pusat penyebaran agama Islam. Not only that, Bendahara Tun Perak berjaya meluaskan apa? Empire Melaka kan. Nah, okey, banyak warisan ciri-ciri negara bangsa yang pengaruh di kerajaan lain. Okey, nampak tak? So this all until now also diwarisi. Contohnya gelaran sultan. Nampak tak? Contohnya agama Islam. Contohnya bahasa Melayu. That's why apabila sesuatu ciri-ciri
yang mempunyai kepentingan. Okey, soalan kebat mungkin dia tanya, apakah kepentingan? Oh, apabila sesuatu mempunyai kepentingan, dia tanya, okey, how you maintain it? Bagaimana kamu mempertahankan, mengekalkan, mengukuhkan? Inilah bentuk soalan dia tanya. Student, when they ask you how, then apa jawapan yang perlu murid tulis? You have to give your suggestion. Have to do this, have to do that, have to, maksudnya siapa pihak? Siapa pihak? Please, tuliskan peranan pihak mana. Contoh yang diberikan. Okay? Example di sini. Skema diberikan mengadakan pameran, program di televisyen, seminar, okay, memuatkan dalam buku teks. Perlu kamu tulis siapa dia yang perlu melakukan all this. Example teacher give you. Okay? Nah, terangkan, jelaskan, cadangkan apakah bagaimana. This one soalan perlu kamu berikan cadangan dan gunakan yang ini. Okay? Pihak mana yang ditujukan? Pihak kerajaan, pemimpin, negara, remaja, some question answer. Apakah peranan anda? Anda minat, cikgu, saya pelajar saja. No. Kamu bukan saja pelajar, kamu juga remaja. Kamu juga warga negara Malaysia. That's why when some students say, anda, cikgu, saya pelajar. Tak tahu. Pelajar tu, belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Dan bagaimana kita memartabatkan kelihatan raja. Aduh, tak boleh. Anda itu tuju pada anda remaja, anda pelajar, anda juga warga negara Malaysia. Ini yang perlu buat. Okay, then how? Example. Kamu bagikan cadangan. Saya perlu, saya harus, kami perlu, kami haruslah, kami patut, kami wajar. This is the thing. Tulis ayat lengkap, gunakan formula yang ni. Okay? For example, cikgu bagikan format analitik. Analitik ni minimum 2 isi. Fakta, huraian, tumak. Fakta, contoh, tumak. Or fakta, kesan, tumak. Like that. Minimum 2. Alright? Soalan dia tanya pada pendapat anda. Please, make sure soalan kebat. Salin soalan jadikan permulaan jawapan anda. Okay, nah? Salin soalan jadikan permulaan soalan anda. Lengkap. Pada pendapat saya, antara langkah yang dapat mengekalkan warisan negara bangsa termasuklah siapa yang kita tujukan. Pameran itu siapa? Ibu apa mengadakan pameran dia? Kenalah teacher. No, ibu apa? Jiran lah. Of course, no lah. Then who? Kerajaan. Perlu giat, actively mengadakan kempen dan seminar. Kempen, seminar, ceramah, pameran, anything. Okay? Of course, they have a team yang bertemakan warisan negara bangsa tanah air. Full stop. Good. Where? Can do it where? Shopping mall. Taman. Bagilah contoh di mana? Contohnya pameran di Dewan Museum Negara. Teacher, the museum wrong spelling lah. This one is BM. This one is English. Tak apa. Bukan kesalahan bahasa, nothing. Okay? Nah, adanya fakta contoh 2 markah. Ada lagi tak? Ada. Okay? Example, next. Okay? Selain tu, pihak sekolah. Kita tuju kepada pihak sekolah. Nah, pihak sekolah juga boleh mengadakan lawatan sambil belajar. Murid-murid ada tak ikuti lawatan sambil belajar? Okay? Primary time lah. Okay? Or kindergarten time. Ada tak lawatan sambil belajar? Ke museum, famosa, zoo negara, taman negara. Ada tak? Ada tak? Ada kan? Okay? Ada kan? Any play. Untuk apa? To give the opportunity, you know more. Okay? Bukan saja daripada buku teks saja maklumat yang kamu dapat. Kamu mengadakan lawatan supaya memberikan peluang kepada murid-murid lebih mendalami, lebih mengetahui, okay, maklumat, dan boleh kamu sentuh, dapat memupuk minat. Okay,
Adalah kamu bagikan apa huraian dan apa tujuan. Like, contoh, lawatan sambil belajar ke tapak bersejarah tanah air. Okey, usaha murni ini membolehkan pelajar mempelajari dan mendalami sejarah warisan negara bangsa. Boleh tak? Cikgu, what if saya tulis juga fakta plus contoh? Can. Okey, kamu tulis contohnya. Pihak sekolah mengadakan lawatan sambil belajar ke mana? Ke museum ataupun ke Istana Melaka. Okey, masih di sana. Ataupun pergi ke Istana Sri Menanti Negeri Sembilan. Wow. Bagikan fakta contoh. Tumak, format. Dapat. Alright, ini merupakan format analitik. Format analitik. Alright, student. Cikgu, katakanlah saya tak ada 2 isi. Can I use one only? Can. Okay? Nah, masukkan format holistik. Fakta, huraian, contoh, inference. Okay? Tapi bagi cikgu, nasihat cikgu, please. Katakanlah straightforward one, better kamu bagi more idea. More idea mean 2 fakta. Okay? If let's say kamu tak dapat 2 fakta, then use 1 fakta, then have to explain complete one. Huraian, contoh, and inference. Alright, contoh cikgu bagikan skema antara termasuklah. Then explain how yang demikian kerana. Contohnya, sebagai contohnya, misalnya, amsan, anything. Then inference, start with pendek kata, jelaslah bahawa, tegasnya, anything. Okay? Nah, ini merupakan satu sampel yang cikgu Fong berikan. For example, pada pendapat saya, antara langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan warisan negara bangsa termasuklah nombor 1, pihak kerajaan perlu giat mengadakan pameran dan seminar yang bertemakan warisan negara bangsa. Why? Hal yang demikian kerana pameran yang diadakan dapat menyampaikan maklumat tentang sejarah seni, warisan dan budaya rakyat negara kita. Okey, apa tak? Ada fakta, ada huraian. Apa contoh? Yes. Contoh, pameran warisan negara bangsa diadakan pada setiap tahun. Kamu bagikan cadangan, bukan adakan 1 tahun saja. Same thing happen sambutan Hari Kebangsaan. Setiap tahun berulang di Dewan pameran museum. Okey, last kali bagikan apa? Bagikan satu inference. Okey? Nah, pendek kata, jelaslah bahawa, tegasnya, kerajaan berperanan penting dalam usaha mempertahankan warisan negara bangsa. Okey, okey? Ini merupakan sampel yang cikgu minta murid-murid tulis like that. Okey? Murid-murid boleh fill in the blank and try and see. Okey? Katakanlah tak ada idea. Please use this format. Fakta, huraian, contoh, inference. Okey? Boleh ya? Okey, cikgu bagikan cuma sampel. Katakanlah kamu tak nak tulis. Okey, kerajaan mengadakan kempen. You can write the other one. Okey, pihak sekolah mengadakan rombongan sambil belajar. Lawatan sambil belajar. Tak ada. Okey, then this is the first part. Okey. Katakanlah murid-murid. Okey, tadi soalan respon terhad. A and B kamu tak dapat buat. Kamu tak faham soalan. So we go for C. Student. Okay? Kamu merupakan first batch sejarah KSSM. Mungkin soalan yang ditanyakan susah untuk kamu faham. Tetapi kuasai dan buat dulu soalan kebat. That format is in your hand. Okay? Kuasai teknik. Sama. Okay? Example di sini. Nampak tak gambar ini? Same with the textbook one. Okay? Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn, they don't put that. But itu merupakan tokoh yang mula melakukan pembaharuan. Okay? Tetapi Fimbum Songgram merupakan Perdana Menteri Thailand pertama yang meneruskan gerakan nasionalisme. They give the picture, you have to follow. Okay, soalan untuk tingkatan 4, bab 2. Sangat pening kan? Okay, daripada revolusi keagungan, revolusi Perancis, dan nasionalisme di Asia, adanya China,
Mersey Purple, adanya India Mahatma Gandhi, Dr. Sun Yat-sen in China, sampailah Asia Tenggara. Okey, Joshi Rizal Filipina, apa tak? Radeng Ajeng Kartini Indonesia. Until semua ni, cikgu tak hafal lah, tak masuk lah. Okey, this one if. Okey, come up in your paper 2 bahagian A. Sudah, soalan wajib buat. Bolehlah kamu tulis. Example lah, you see ya. Jawab soalan A. Nyatakan tujuan gerakan nasionalisme di Thailand. Tujuan gerakan nasionalisme di Thailand, 2 markah. B. Jelaskan usaha-usaha Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn dalam mengekalkan kedaulatan negara Thailand. Okey. Sudah terang-terang secara jujur, okey, buat masa ini lesson soalan yang sama ditujukan kepada murid. Okey? Boleh tak? Boleh tak? A 2 mark, B 4 mark. Can you all do? Can or not? I suddenly very quiet one. Kan Sudan? Okey, boleh tak soalan ni? Dapat tak? Yes, boleh. Okay, tak boleh. Justin say cannot. Okay, can sir. Okay, now singing also say can. Okay, now some like, who's this guy? Wih, this one general lah. This one tak tahu. Okay, that's why I say soalan yang diberikan. Okay, katakanlah A dan B bukan pilihan kamu. No problem. Okay, go for C dulu. Go for C dulu. Sudah. C 2 bentuk soalan saja. 1 cadangan, 1 perlu kamu berikan penjelasan. This one they said cadangkan usaha-usaha untuk mengukuhkan lagi semangat nasionalisme dalam kalangan belia pada hari ini. Student, soalan tanya usaha-usaha. Yes, soalan tanya soalan pendapat dan perlu murid bagikan cadangan. Okey, untuk mengukuhkan lagi, upgrading, meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan belia. The keyword is belia. What belia do? First thing, belia tu siapa cikgu? Belia is you and me lah. Kita golongan remaja tau. Golongan remaja. Okey, dia teenager. Okey, what teenager do untuk meningkatkan semangat nasionalisme? Apa maksud semangat nasionalisme? Semangat cinta akan negara. Teacher, can we write? We attend. We attend. Okay. Activity gotong royong. Can. Okay. We attend. Majlis rumah terbuka. Can. Can. We attend perayaan. Okay. Sambutan Hari Kebangsaan. Can. Ini normally apabila kita semak, boleh tulis yang ni lah. Gotong royong, okay, majlis rumah terbuka, dan apa? Sambutan Hari Kebangsaan. This one normal one. Soalan tanya mengukuhkan lagi. But katakanlah student tulis yang tu, salah tak? Tak salah, tak salah. You know, okay? Ini soalan pendapat. Okay, markah same thing akan diberikan. That's why teacher tanda. Okay, please tulis saja apa yang kamu faham. Okey, tak akan dapat markah kosong tau. Okey, tetapi untuk mendapat markah yang lebih tinggi, you have to do the different one. Okey, bolehlah kamu tulis. Student, can you write menyertai anggota keselamatan, menyertai pasukan tentera like Lieutenant Anandu. Ada tak tengok jawapan yang tu? Teacher, no lah. Okay, don't joke to us lah. Okay, angkatan tentera. You thought playing game teacher? Playing the CS Call of Duty menyertai pasukan tentera. Okay, inilah jawapan yang kita nak mengukuhkan. Walaupun apabila kita semak pelajar ni, okay, tipulah. Okey, mana ada remaja sekarang nak menyertai pasukan tentera? Tapi itulah jawapan kita nak. Nampak tak? Okey, menyertai. Okey, pasukan keselamatan dan boleh menyertai. Okey, pertubuhan PBB, anything. Inilah meningkatkan
But apa-apa yang boleh type, tulis saja. No problem. No problem. Okay? Nampak? Okay? Okay, come. Okay? Right, example. Now, gerakan nasionalisme di Thailand bertujuan untuk mempertahankan ketahanan negara. Satu markah. Gerakan nasionalisme juga menuntut pelibatan rakyat dalam pemerintah. Satu markah. Itu tadi. Direct, straightforward. Okay? Straightforward. Dua-dua dapat. Dan usaha Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, nah, sudah. Okay? This one mesti dalam buku teks. From textbook. Direct one. Okay? Cuma cikgu bagikan dalam handbook, please refer, then highlight the keyword easy for you to memorize. Okay, yang penting di sini A, B kamu tak dapat, neman hold first, buat yang C, kebat, go for pass, then score A. Go for pass first. Okay, come next. Okay, tips menjawab kebat, analitik dan holistik. Nah, samalah cikgu bagikan. Okay, cikgu bagikan. Okay. This one, Baushan Chen, teacher, jawapan mesti dalam bentuk perenggan ke? Yes. Okay, bentuk perenggan. Okay, this question, okay, dalam ayat lah, dalam ayat. Okay, dalam ayat yang lengkap. Disertai dengan fakta, huraian, fakta, contoh. Jangan bagi ayat tergantung. Sebab soalan, okay, direct one. Okay. Apa? Tips menjawab kebat analitik. Okay, cikgu bagikan contoh. Antara usaha yang perlu dilakukan oleh golongan belia. Same thing, soalan, keluarkan, jadikan permulaan jawapan anda. Okey, antara termasuklah. Okey, nah, golongan belia, okey, menyertai ataupun menyokong segala kempen ataupun aktiviti yang bertemakan nilai patriotik. Okey, support, not only support, sertai, joining. Okey, dan selain itu, golongan belia juga menyambut Hari Kemerdekaan Hari Malaysia dengan meriah pada setiap tahun. Boleh? Fakta? Okey, dapat? Alright. Contoh, tambahan pula, golongan belia mestilah ataupun digalakkan membeli barangan keluaran tempatan. Kenapa? Support Malaysia produk. Okey? Can put an example not? Can. Okey, saya membantu kereta nasional, Proton, Pro 2, Mighty. Boleh. Nampak? Okey. Di samping itu, golongan belia juga harus menyertai pasukan keselamatan negara. You see, fakta. Lepas, no problem, because analytic, okay, analytic, straightforward. Okay, nah, contoh. Fakta, contoh. Antara usaha yang perlu dilakukan oleh golongan belia untuk mengukuhkan semangat nasionalisme termasuklah menyokong segala kempen ataupun aktiviti yang bertemakan nilai patriotik. Nak bagikan contoh lagi. Okay, contoh belia terlibat dalam sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Next, setelah itu belia juga mestilah ataupun digalakkan menyertai pasukan keselamatan negara bagi mempertahankan kedaulatan negara. Dan give example. Okay, golongan belia menyertai pasukan polis, askar, boleh. Okay, fakta, contoh. Okey, nah, katakanlah kamu tak ada idea untuk menulis fakta, huraian, contoh, inference, straightforward. Okey, ikut kemauan kamu, ikut kebolehan kamu, ikut kemauan dan kebolehan kamu. Dapat? Okey, nah, satu bentuk lagi yang perlu kita kuasai disebab hot. Form 4 chapter 9. Example, student. Straightforward. Okay, soalan A, highlight, nyatakan dua anggota. Same thing, okay, same thing. Cikgu pesan kamu, walaupun dia minta kita tulis dua saja anggota, because given mark is 2, jangan kamu kedekut. Bagikan lebih, student. Can write or not? Dua anggota daripada Suruhanjaya. Number 1, Sir Loret. Teacher, what if I don't write the Sir? Loret, boleh. Sir Loret, okay. One more. Teacher, Hakim B. Malik, okay. Then soalan B. No, jangan bagikan satu lagi. Okay, now Sir Loret
Hakim B. Malik, Hakim Abdul Hamid. This one to make sure 2 markah dalam tangan. Please. Ini yang kita minta. Okay? Sebab backup or to make sure you get a maximum mark. Alright. B. Jelaskan peranan Suruhanjaya tersebut. Peranan. Menyusun. Merangka. Okay? Menyusun. Merangka. Membincangkan. Everything about Suruhanjaya. Masukkan. Okay? Masukkan. Katakanlah kamu tulis begitu. Okay? Tak semestinya kamu dapat 4 markah penuh. But for sure, you won't get 0. Nampak tak? Okay? Nah, daripada soalan yang kamu buat ini, okay, 10 markah penuh, maybe you get 8. Okay or not? Okay. Okay. But to make sure you get 8, minimum, kamu perlu berikan lebih. Okay? Nah, okay, ada lagi masa put in. Understand? Okay? Nah, C. Huraikan kepentingan rakyat menghormati perlembagaan negara. Nah, student. Soalan ini mungkin akan ditanya untuk tingkatan 5 bab 2 tentang perlembagaan persekutuan tahu. Okay? Mungkin cross question. Okay? Sebab 2 bab ini ada persamaan. So, same thing. Apabila mempunyai kepentingan, student perlu sediakan jawapan. Apa kepentingan rakyat? Okay, mempertahankan, memelihara, okay, memartabatkan, meningkatkan, menghormati perlembagaan negara. This one, cikgu bagikan satu formula. Cikgu bagikan satu formula. This one. This one is what? This one is pen. Formula pen. Okay, formula pen. You explain kepentingan. Okay, student, kamu bagikan penjelasan kepentingan ataupun manfaat, okay, dari aspek. Aspek apa? Cikgu, aspek pen. Pen maksudnya apa? Pen, okay, pen, like that. Okay, pen di sini cikgu berikan penjelasan. Pen ialah explain kepentingan dari segi politik, ekonomi, okay, negara dan sosial. Politik, ekonomi, negara dan sosial. Apa sebab kita perlu menghormati perlembagaan negara dari segi politik untuk mengukuhkan kestabilan politik. Nampak tak? Okey, dari segi sosial supaya rakyat dapat apa? Dapat hidup dengan aman damai. Why perlembagaan undang-undang tertinggi, everyone mematuhi undang-undang, maksudnya tak ada kes jenayah, mean rakyat hidup aman damai. Formula like that. Okay, nanti cikgu tujukan the whole thing. Okay, dalam handbook kamu juga. Okay, student, ini merupakan sedikit tentang kertas 2 bahagian A. Okay, like cikgu bagikan nasihat. Go for kebat dulu. Siapkan kebat. 4 markah dalam tangan. Then only masukkan isi A and B. Like that. Okay, now next. Okay, next we go for kertas 2 bahagian apa? Okay, bahagian B. Student, kertas 2 bahagian B Right. Nah, cikgu nak tujukan di sini ialah apa? Right. Student, kertas 2 bahagian B, berapa soalan yang diberikan? 5. Murid-murid perlu buat berapa? Pilih berapa? Pilih 3. Teacher, can I write all lah? Okay, can. Okay. Can write all. Jawab 5 soalan. Bagikan cikgu pilih jawapan yang paling baik. Okay, student. Pemeriksa diberi arahan. Okay, murid-murid katakanlah jawab semua. Jawab semua. Pemeriksa perlu semak semua. Okay, yes. We have to do that. Okay, but maybe we don't do that. Why? Sebab arahan diberikan. Diberikan apa? Anda perlu, Anda wajib, haruslah menjawab 3. Okay, why you do? Okay, now say this Shamisa said, sir, tak cukup masa. Yalah. Okay, jangan begitu. Okay, pilih yang terbaik.
these three. Okay, now soalan nombor 5, soalan nombor 6, form 4. Okay, kita harapkan soalan 5, 6, 7 form 4. Then 8, 9 form 5. Sebab form 5 dalam masa MCO, EMCO, online class not that effective. Form 5 mungkin bab terakhir tak dapat cikgu habiskan. We hope lah, we hope. Okay, soalan 5, 6, 7 is form 4. Lagi satu, cikgu harapkan, okay, murid-murid dapat kuasai tingkatan 4. Okay, sebab tingkatan 5 soalan kebat susah mungkin, okay, sukar untuk murid memberikan jawapan yang bernas supaya dapat memenuhi kehendak pemeriksa. Okay, form 5 kebat need a lot, okay, kebat bukti yang kukuh, perkembangan semasa, berita terkini, okay, you all never read the news so, okay, TikTok saja, Facebook saja, how to impress, okay, the examiner with the latest news, susah kan? But for form 4 can you give your opinion. Okay, form 5 they need all these bukti. So cikgu berharaplah soalan 5, 6, 7 form 4, then go for form 4. Go for form 4. Can or not? Okay, sir, skip question A and B mean give up. Okay, no, don't give up. Okay, don't give up. Just hold first. Because untuk soalan kertas juga bahagian A ataupun bahagian B. Okay, soalan A dan B straightforward from the textbook one. Straightforward from the Untuk soalan C, soalan kebat. A and B takkan hilang. Important thing is soalan 4 markah. Gunakan formula yang Cikgu Fung bagikan, straightway dapatkan 4 markah itu dulu. Nampak tak? Alright. Nah, student. Okay, next. Okay, ingat pilih 3 yang terbaik. Alright, student. Nanti cikgu bagikan scope exam, scope exam untuk pelajar tahun ini. Alright, student. The other one question Cikgu Fong fokuskan ialah form 4. This one, Malayan Union, very hot topic. Form 4 bab berapa, student? Form 4 bab berapa? Form 4 bab berapa ni? Form 4 bab 4. Okay, Singgi, form 4 bab 4. Yes, very good. Okay, form 4 bab 4. Alright. Now, form 4 bab 3 apabila Jepun menyerah kalah dan adanya, okay, bintang 3 audit, dan form 4 bab 4 talk about Malayan Union. Form 4 bab 5 talk about Persekutuan Tanah Melayu. Malayan Union very hot. Okay, British cuba menggabungkan, okay, negeri-negeri jajahan di Tanah Melayu, adanya negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadikannya satu. Okey, gagasan Malayan Union pada 1 April 1946. Okey, berjaya tak? Yes, berjaya ditubuhkan, tetapi mendapat bantahan yang hebat daripada raja-raja Melayu, daripada orang Melayu. Okey. First part about this, mesti murid fahamkan. Apa ciri perlembagaan Malayan Union? Cikgu, ciri Malayan Union maksudnya apa? Apa yang ada dalam Malayan Union? Malayan Union diketuai oleh siapa? Malayan Union ada berapa buah negeri? All in. Nah, boleh tak? Teacher, tak tahulah. That's why I said, okay, for A and B, straightforward. You know me? You're right. Don't know me? Go for C first. Okay? Like that. B, jelaskan penentangan orang Melayu. Orang Melayu. Can I put Raja Melayu? Cannot. Orang Melayu mean masyarakat dan penduduk Melayu. Okay? Mengadakan demonstrasi, mengadakan rapat umum, menubuhkan persatuan, menubuhkan UMNO. Nampak tak? Okay, menerbitkan akhbar. This all knowledge dalam otak kan. So hold first. Okay, go for
soalan kebat dulu. Mungkin soalan kebat kamu tak faham. Then what for you do A and B? Hold first. Nampak tak? Alright. C. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Pengetahuan sejarah anda, apakah yang bakal? What will happen? Okay, jika perlembagaan Melayu Union terus diteruskan di negara kita. Nah, student, ini soalan kebat tau. Tetapi perlukan pengetahuan sejarah anda. Melayu Union mendapat tentangan hebat tau. Nampak tak? Tentangan hebat. Katakanlah nothing change. Malay fighting against about it. British same thing, meneruskan Malayan Union. Student, can you imagine or can you predict what will happen? What happened? 8 markah. Cikgu, 8 markah tulis berapa point, student? Ini soalan kebat. Soalan kebat kita semak ikut rubrik pemakaran, ikut tahap. Tahap 1 hingga 3 markah. Tahap 2, 4 hingga 6 markah. Tahap 3. Nah, kita go for tahap 3. Okey, 7 hingga 8 markah, 7 atau hingga 9 markah. So, we go for that tahap 3. Then how? Gunakan format holistik. Fakta, huraian, lanjutan, contoh, inference. Cikgu bagikan idea. Fakta, huraian, lanjutan, contoh, inference. Teacher, what if I don't have huraian lanjutan? If you can put bukan saja contoh, bukti yang kukuh. Very good. Fakta, huraian lanjutan, contoh, bukti yang kukuh, inference. Perfect. But that isi times 2. 2 isi. Itu dah cukup panjang tu. 1 isi boleh tak? What if wrong? Okay? Katakanlah salah. Isi 1-nya kamu bagikan. You got another one. Next one, ada 2. Bagikan 2 isi. Boleh? Example di sini. Teacher, let's say Melayu Union diteruskan. Apa yang akan berlaku? Same thing. This one, they're asking you why, teacher. Okay? Teacher, they ask you why. Cikgu, why ya? Apabila dia tanya kita mengapa. Format apa? Format pen. Pen okey. Politik, ekonomi, negara dan sosial. 4 itu apa kesan? Ingat. 2 bentuk soalan kebat saja akan ditanya. 1 ialah perlu kita berikan penjelasan. 1 ialah cadangan. This one they ask you apa yang akan berlaku. Bukan cadangan tau. Apa yang akan berlaku. So, kamu boleh gunakan format pen. Bagikan penjelasan. Kesan negatif. Okey? Dari segi politik. Dari segi sosial. Dari segi negara. Teacher, negara have to explain. Student, image negara. Maruah negara. Nampak tak? Okey? If something good happen in our country, maruah negara meningkat. If something bad, maruah negara terjejas. Ladai saja. Okay? Formula pen. Okay, student. Ni cikgu bagikan sedikit idea. Sedikit idea. Alright. Nah, Pausian dalam group chat dia say, teacher, boleh ulang bila kita mesti tulis answer dalam bentuk holistik atau analytic. Okay? This one, you refer back. Okay? You refer back to the note. Cikgu nanti Q&A, cikgu akan bagikan ulang. Okay? Come. Example di sini pen. Sistem pentadbiran tidak lancar. Okay? Tidak mendapat sokongan. Keadaan politik tidak stabil. Penentangan yang berterusan. Kesannya, nah student, ini cikgu bagikan, okay, kesan negatif dalam aspek politik. Dalam aspek politik. Politik tidak stabil. Okay, so, jadikan jawapan kamu based on the question. Okay, pada pendapat saya, sekiranya, okay, perlembagaan Melayu Union diteruskan pada masa ini, akan menyebabkan sistem pentadbiran tidak berjalan dengan lancar. Full stop. Explain. How yang demikian kerana tidak mendapat sokongan padu daripada orang ramai. Okey? Nah, boleh tak? Okey?
explain like that dari segi politik. Okey, ataupun keadaan politik negara tidak stabil. Hal yang demikian kerana terdapat penentangan yang berterusan daripada orang Melayu. Bagikan contoh, orang Melayu meneruskan gerakan demonstrasi, mengadakan bantahan melalui penerbitan akhbar kesan. Apabila sistem pentadbiran negara tidak stabil, apa kesan? Like that. Okay, first part cikgu nak kamu hafal. Okay, katalah dia tanya, kita kesan dia. Gunakan aspek pen. Oh, example. Ada warna. Okay, nah, student. Okay, yang ni pula cikgu bagikan kesan dari segi sosial. Okay, katakanlah Millennium Union diteruskan. Confirm wujudnya perselisihan ataupun konflik lah. Perselisihan faham. Konflik antara kaum berlaku. Why? Hal yang demikian kerana perasaan tidak puas hati terhadap syarat kewarganegaraan yang sama rata. Masih ingat tak? Millennium Union menggunakan syarat keratan mengikut prinsip jus soli. So if jus soli maintain it, so orang Melayu akan membantah. Okey, dan ini menyebabkan tiada perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Okey, tiadanya perpaduan. So how? Okey, nah, boleh memberikan satu kesan. Kesannya akan mengancam kesejahteraan dan keharmonian hidup. Kesejahteraan dan keharmonian hidup terjejas. Dapat tak? Okey, nah, student. Ini merupakan satu bentuk holistik yang cikgu bagikan. Please, nah, gunakan teknik ini untuk menjawab. Cikgu. Katalah kita tulis begini. Berapa markah yang akan dapat? Minimum, tahap 2, 6 markah. Minimum, Then how to upgrade to tahap 3, bagikan bukti yang kukuh. Teacher, how say bukti yang kukuh? Number 1, apa yang berlaku baru-baru ini? Or apa yang berlaku the past one? Nah, contoh student. Let's say cikgu katakan yang ni. Let's say cikgu katakan yang ni. Ini merupakan satu kesan negatif dari segi sosial kan? So, boleh tak student bagikan satu bukti yang kukuh apa yang berlaku 13 Mei 1969. Alright. Nah, student. Kamu boleh tulis tegasnya, sekiranya ataupun pendek kata. Sekiranya nah, perlembagaan Millennium Union diteruskan. Kita bimbang peristiwa ataupun kejadian 13 Mei 1969 rusuhan kaum akan berulang. Nampak tak? When pemerintah mark, yes. This one Millennium Union, right? Nah, tapi kamu masukkan bukti yang kukuh. Peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 on the spot up level. Can you understand? Nah, bagikan yang lain daripada textbook. You can cross subject, you can cross topic. Can you understand? Untuk bahagian kebat, pemeriksa akan meningkatkan tahap kamu apabila murid-murid dapat impress the examiner. Please, how to impress? Dalam jawapan kamu tak boleh highlight here and there, draw a flower. No. Using the word to impress. That's why cikgu bagikan minimum kamu memenuhi apa yang kita minta, fakta, huraian lanjutan, contoh, inference. Ini the basic. Then see how you can add on to impress us. Dapat? Boleh tak? Like that. Nah, boleh. Li Yi Hang say soalan kebat tulis contoh. Ada markah tak? Yes, of course, not only contoh.
Okey, bukti yang kukuh, bukti yang kukuh, okey, memerlukan pengetahuan luas. Okey, nah katakanlah kamu mengikuti berita, okey, minggu ini the whole mana, okey, apa-apa peristiwa yang terkini, masukkan. Okey, contohnya kejadian banjir kilat yang melanda, okey, penduduk di Pahang, Kuantan, Kuala Lipis, Shah Alam, Puchong, okey. Dan adanya satu tabung kecemasan banjir. That one is the latest one. Nampak tak? Apa lagi? Cikgu, ada yang terbaru. Terbaru apa? Laporan terkini di mana yang di-Pertuan Agong meminta rakyat gandakan usaha, bekerjasama dengan pihak kerajaan. For what? Mematuhi COVID-19, bersama-sama memerangi pandemik COVID. Yes. Okey, masukkan yang terbaru. Okey, don't worry. Kamu masukkan apa-apa, katalah pemeriksa, we don't get it, we will search Google one. We will search Google. Okey, check. True man. Cikgu sendiri tak ikut perkembangan semasa. You have to check Google. Okey, to prove it. Sama ada kamu goreng, kamu tipu cikgu ataupun okey, you success impress us because bukti dalam Google ada. Okay, skema tak ada, Google ada. Good. Upgrade. Tulis lagi. Okay? Nah, teacher, if contoh huraian tambahan wrong. No. Tak ada deducted mark. Don't worry. I already said, don't worry. There's no deducted mark. For kebat, based on tahap. Okay? Kamu ada isi. Good. Huraian. Good. Lengkap. Contoh, tak relevan. Okay? Ataupun fakta, salah konsep. But your huraian quite logic, Okay? Tahap 1, maximum 3 mark. There's no 0 mark 1. Don't worry. Okay? Or deducted mark. Okay? Untuk pengetahuan pelajar, okay? Untuk jawapan kebat, dalam skema yang diberikan cuma satu sampel. There's no perfect answer. Untuk pengetahuan pelajar, okay? Jawapan untuk kebat, how the teacher give you the mark is based on the examiner pengalaman, okay, pemeriksa, okay, depend lah kamu dapat siapa pemeriksa. Let's say the pemeriksa, okay, cincai then, but mesti ada satu format, okay, untuk memenuhi, okay, nampak tak? Alright, student, next okay, come. Ini cuma satu sampel. Okey, mungkin murid-murid dapat sesuatu jawapan, satu soalan yang agak susah. Okey, student, rukun negara super hot question. Okey, tingkatan 5 bab 7. Tingkatan 5 bab 7. Selepas peristiwa rusuhan kaum, pihak kerajaan berusaha untuk mengukuhkan, bukan memupuk saja mengukuhkan semangat perpaduan, mengukuhkan integrasi nasional. They came up satu logo baru untuk rukun negara. Sebab rukun negara telah mencapai jublik emas, okay, ulang tahun ke-50. Student, I think the pemeriksa, the lembaga will ask this question. Please be aware. Jelaskan sejarah pembentukan rukun negara. Okey, 4 markah. B, terangkan logo rukun negara sempena tahun 50. Dan C, huraikan cara-cara rukun negara dijadikan amalan seharian. This one interesting question. Okey, cara-cara prinsip rukun negara dapat dijadikan amalan seharian. Student, first part, ingat tak prinsip rukun negara? How many prinsip? Okay, some say, teacher, this principle no need to memorize one. Why? If this question come up, I'm sure raise hand, go to toilet. Go to toilet sebab apa? Setiap bangunan di sekolah ada prinsip negara. Then go to refer lah. Tiru. Rakyat yang bersemangat patriotik mesti hafalkan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Please hafal. Okey? Nampak? Prinsip
rukun negara. Pilih 2 dan dijadikan sebagai amalan harian. Okay, amalan harian. Okay, then how? Teacher, can choose. Don't say can choose. Okay, choose saja. Kesopanan dan kesosialan. How? Selalu memberikan salam, bertegur sapa, beramah mesra, berbudi bahasa dengan kawan, rakan, guru, kawan dari bangsa lain. Kesopanan dan kesosialan lah, ini semua nilai murni. Nampak tak? Teacher, prinsip kedua boleh tak? Boleh. Ini tak apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Mempamerkan potret rasmi yang di Pertuan Agong di rumah, di pejabat. Ada tak? Ada. Okey. Mengucapkan daulat tuanku pada hari keputeraan. Okey. Yang di Pertuan Agong. Boleh tak? Gunakan prinsip-prinsip dalam kehidupan harian. Cikgu bagikan sampel dalam handbook kamu. Nah, you see the format. Fakta, huraian lanjutan, contoh all this student. Cikgu bagikan satu contoh, you can follow dan highlight. Prinsip rukun negara sememangnya. Nah, one more thing cikgu nak tegaskan. Apabila kamu confident with your answer, if confident with your answer, kamu please write that sememangnya. Cikgu, selain sememangnya tulis apa? Pastinya. Nescaya. What do you mean? For sure. For sure. Ataupun of course. Nah, prinsip rukun negara for sure we have to practice. Ataupun sememangnya we have to practice. Nampak? Dalam amalan seharian. Dengan sentiasa berpegang teguh pada prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Alright. Why? Explain. Apabila kita mengamalkan kehidupan bertuhan dan mematuhi prinsip atau ajaran agama, maka kita tidak akan tersilap langkah ataupun sentiasa ke arah kebaikan ataupun kebenaran. Like that. Full stop. Malah sudah itu merupakan huraian lanjutan. Teacher, malah mean what? Huraian lanjut bagilah. Bagilah. Nah, apa huraian lanjutan? Nah, kita akan menghindarkan diri. Diri daripada kejadian ataupun daripada perbuatan negatif. Can understand like that? Oh, they mean by huraian lanjutan. Student, kamu katakan mematuhi prinsip ajaran agama tak? Kamu tak tersilap langkah. Then huraian lebih lah. Malah kita menghindarkan diri daripada perbuatan negatif. Bagikan example perbuatan negatif apa? Tidak melakukan perbuatan maksiat. Jenayah, anything. Huraian lanjutan. Nampak tak? Nah, cikgu, what if I don't know? Just leave it. Apa yang kamu berikan? We try to upgrade your level. Not say forcing. Itu merupakan kriteria yang pemeriksa akan look at. If you have it, prepare to up. Contoh, kita bersolat, kita berdoa pada setiap hari. Betul tak? Kamu memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Apa example? Play game. Watch TikTok. Itu apa? Itu Tuhan apa? Nampak tak? Bersolat. Berdoa. Pada setiap hari serta menjadikan ajaran agama sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Nampak tak? Contoh relevan. Inference. Oleh itu. Ataupun pendek kata, prinsip kepercayaan kepada Tuhan perlu disemat, store in dalam jiwa dan diamalkan pada setiap masa supaya menjadi insan yang soleh, insan yang cemerlang. Nampak tak? Nah, insan yang dipandang mulia. Nampak? Inference. Ini cuma satu contoh. Then next one. Selain yang dikatakan, setiap warga negara juga patut mempraktikkan prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesosialan. Same thing, explain. Boleh. This is up
apa bentuk jawapan yang perlu kamu berikan. Boleh faham? Student, can get it? Okay? Nah, can get it. Okay? Do we need to give all the... No. Bukan semua. Okay? Jen, bukan semua. Alright. Okay? Soalan kebat 8 markah. Okay? Minimum 2 isi. Bukan kamu bagikan semua dah. Okay? Pemeriksa harap kamu faham. Okay? Markah yang diberikan, okay, bukannya 8 markah mean 8 isi, no. Okay, minimum 2. These 2 you have to write in complete. That's why Cikgu Fong katakan format yang diberikan adalah fakta, huraian lanjutan, contoh. Okay, if you can give bukti yang kukuh, the best, then inference. Ini panduan. Okay, so done. Can? Okay, give of one prinsip rukun negara can use all the yellow word. Yes. Okay. Yes. Okay. Now this is the guidance. Boleh? Alright. Next. Okay. Next. Okay. Cikgu ada bagian yang soalan yang lain. Okay. Tetapi gunakan format ini. Nah, student. Okay. Dalam handbook kamu, cikgu ada bagikan yang ni. Okay. Ada yang tak begitu faham. Okay, soalan kebat, please refer to this. 2 bentuk soalan saja yang akan ditanya. 1, ask you the reason. You have to give the reason. Explain what's the important thing. Okay. Second one, give suggestion. Okay. Contoh soalan tanya, mengapa? Jelaskan sebab kepentingannya. Cikgu tadi pesan semua kan? Gunakan format pen. Okay. Yang ini. Pen, politik, ekonomi, negara dan sosial. Ya, politik, ekonomi, negara dan sosial. Apa tak? Nampak tak gambar ni? Cikgu, yang di Pertuan Agong ni politik lah. Okay, then adanya pelabuhan, adanya MRT, all this ekonomi. Okay, nampak tak rakyat kibarkan bendera? Okay, rukun negara, all the social. The whole thing happen in our country. That's why negara. Ini gambar penting. One by one we go through. Teacher, politik mean kita perlu kukuhkan apa? Kita perlu utamakan apa? For example, you are using politik. I told you, okay, mestilah mengukuhkan kestabilan politik. Okay, mengukuhkan kestabilan. Ataupun memastikan sistem pentadbiran negara kita mantap, berjalan dengan licin dan lancar. Politik lah. Nampak tak? Okay, teacher, let's say I choose economy one. Okay, economy contoh. Nah, ekonomi negara, of course, we need to maintain our economy. Nampak tak? Kestabilan ekonomi. Cikgu, bukan saja stabil. Kalau boleh, kita majukan ekonomi negara kita. Supaya negara menjadi maju. Okay, ekonomi. Nampak tak? Apabila negara kita maju, kita dapat attract, okay, menarik lebih ramai pelabur asing. Good. Menarik kedatangan pelancong asing. Good. Okay. Gunakan format yang ini. Okay. Format yang ini. Okay. Ekonomi. Seterusnya. Negara. Image. Maruah negara. Pendapatan negara. Kemajuan negara. Everything about negara. Okay. Nah. The common one. Kita letak maruah. Maruah lah. Image lah. Okay. Apabila negara kita kekalkan kemerdekaan, kekalkan kedaulatan, image, maruah. Okay, nampak? Next, social. Nah, social talk about, okay, rakyat. Rakyat, of course, hidup dalam aman damai, harmoni, sejahtera, bersatu padu. Okay, anything happen, kita dapat meningkat taraf hidup. Okay, kebajikan, keperluan rakyat terpelihara. Okay, nah, this one important. Okay, apa-apa yang boleh kamu faham, okay, faham, format yang diberikan pen, apply. Student, bukan semua pen ini kamu masukkan. Same thing, pick 2. Gunakan 2 yang ni, tapi tulis dalam bentuk lengkap. Fakta, huraian, contoh, inverse. Write 2, enough already. That's why you write all, tak cukup masa. Nampak tak? Alright, student. Cikgu, katakanlah dia tanya soalan berikan cadangan. Okay, student, cadangan di sini. Okay,
bagaimana, cadangkan langkah, huraikan tanggungjawab. Normal case, kamu just bagikan opinion. Siapa perlu lakukan apa? Bagikan cadangan anda. The best is masukkan nilai murni. Nilai murni apa? Semangat patriotik, bekerja sama, hormat. Nama dah, okay? Desain pendidikan moral lah, student. Kamu ada kan nilai murni. Tapi yang relevan, jangan kamu masukkan kasih sayang, jangan. Okay? Nah, yang nilai kemasyarakatan. Boleh tak? Okay? Then, semasa kamu tulis, okay, jawapan kamu tulis, kita perlulah, kita harus, kita mesti, kita wajib, kita wajar, anything. Cadangan anda. Student, bukan saja nilai murni yang boleh kamu tulis. If can, kamu masukkan juga peribahasa. Murid-murid, peribahasa dalam subjek sejarah bagikan 1 ataupun 2. Can or not? Boleh tak? Okay. Let's say kita katakan setiap warga negara Malaysia perlulah bekerja sama. Apa peribahasa? Primary work. Okay, simple. Bekerja sama bagai awal dengan tebing. Good. Berat sama dipikul, ringan sama dijijik. Boleh. Okay. Bersatu terdo, bercerai roboh. Wah, banyak murid boleh goreng. Understand? Cikgu, ini sejarah ke BM cikgu? Anything you can write to impress us. Okay. Janganlah kamu simpan for BM saja. Jangan. Sejarah also can write. Okay? Nampak tak? Okay? Jangan kamu kedekut. Jangan kamu bagi saja. Okay? Cikgu, what if salah. Malulah. Malu for what? Don't say what if wrong. What if right? Okay? Masuklah saja. Okay? Nampak? Okay? To impress someone. Okay? Next. Okay, nah, ini yang diberikan oleh pemeriksa lah. Sure, cikgu bagikan pada awal kelas kan. Okay, this one you all know. Okay, jawapan mestilah jelas, tepat. Okay, adanya huraian yang terperinci, menarik, mendalam. Okay, not only contoh yang relevan. If can, bukti yang kukuh. How? Okay, this week. Okay, please. Okay, nah, tonton berita terkini. Okay? Nah, try to impress pemeriksa. Okay? Contohnya ada yang ni, laporan berita. Apa tak? Laporan berita ini merupakan satu contoh yang kukuh tau. Okay? Nah, contohnya apa? Tabung COVID-19 Asia. Okay? Nampak tak? Yang di-Pertuan Agong. Okay? Adanya sidang khas, sidang rasmi. Okay? Yang meminta rakyat perlu memberi kerjasama. Okay? Kerjasama. Okay? Sama-sama kita lawan COVID. Okay? Mesti mematuhi apa? Mematuhi SOP. Bekerja sama dengan pihak kerajaan. Okay? Bukan baginya sesuatu kita cadangkan. Ini semua merupakan satu bukti. Okay? Nah, okay? Ataupun slogan yang diberikan. Last time Perdana Menteri kita ada satu slogan kan? Rakyat Malaysia. Sehati, sejiwa, satu Malaysia, right? This time our PM, konsep keluarga Malaysia. Yes. Put inside lah. Okay, the latest one lah. Katalah kamu tulis konsep satu Malaysia. Boleh tak? Boleh. But that one is past. That one is, okay, past. Okay, bagikan yang terbaru. Can or not? To impress pemeriksa. Okay, nah, contoh. Ini soalan juga cikgu fokus. Form 5, bab 1. Nyatakan maksud kedaulatan. Boleh tak? Tak tahulah cikgu, sorry. Okay. Dan jelaskan ciri negara berdaulat. Yes, this one I know. They got 4 ciri. Mempunyai pemerintah, mempunyai perundangan, mempunyai sempadan, mempunyai rakyat. Yes, right lah. Nah, cikgu, start from where? Straight forward. Antara, masukkan saja. Okay? Nah, like that. Okay, like that. Disediakan pemerintah, rakyat, perundangan dan sempadan kan? Nah, masukkan saja. Straightforward. Tak perlu kamu ragu-ragu lagi. There's no time. Okay, masuk saja. Cikgu, salah holy lah. No need to rap, no need to this one. No.
Okey, pemeriksa cuma akan semak jawapan yang betul. Okey, or go for kebat. Go for kebat. Alright, example. Okey, kebat di sini ya. Okay, dalam handbook kamu ada, cikgu tegaskan. Okey, last, cikgu tegaskan. Okey, contohnya sebagai rakyat yang patriotik, apakah cadangan anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? Same thing apa yang berlaku yang cikgu bagikan. Okey, cikgu bagikan untuk Malayan Union itu so bagikan saja jawapan kamu. Okey, nah masukkan nilai murni. Kalau boleh masukkan peribahasa. Nah, walaupun ini 4 markah, cikgu tulis okey dalam bentuk holistic for your reference. For your reference lah, holistic for your reference. Can or not, student? Cikgu bagikan format holistic ya. Okey, this one sample. Tak cukup, ada lagi. Okey. Nah, biasanya cikgu form bagi yang lebih tau. Okey, jangan student marahlah cikgu gila ke. Okey, line yang diberikan 4 saja kamu bagi yang lebih-lebih. Student, you do a summary lah. We give you a guideline only. Cikgu bagikan 5 baris. Suddenly kamu hafal semua, kamu tulis 2 baris saja. Nampak tak? Okey, the whole thing. Okey, kamu look at it. Okey, get the concept, do your own summary. Nampak tak? Selalu dalam nota cikgu ada highlight yang yellow one. Oh, fakta, huraian. Oh, di email huraian lanjutan lah. Yes, bagikan contoh. Okey, cannot lagi satu. Okey, yang cikgu bincangkan dalam kelas cikgu lah. Ada soalan begini. Okey, same thing for your reference, for your reference. Okey, student, boleh tak? Okey, cannot. Ada dalam handbook kamu semua. Ada dalam handbook kamu semua. Okey? Nah, Sarah Ahmad, I think better write perintah kawalan pergerakan. Okey? Then write, okey? Boleh? No problem. No problem. Ada lagi murid, okey? Yang cikgu, UMNO, I can put a short form. Can. Okey? Mesti big capital. Or PKP, big capital. Tak apa. No problem. Okey? Katalah kamu nak tulis the whole thing, the best lah. Okay, kalau tak dapat, short form. Nah, YDPA, okay, YDPA. Yang di Pertuan Agong, bracket YDPA. Then easy for you. Next, YDPA. Itu cukup. Tak perlulah kamu tulis DYMM, Duli Yang Maha Mulia. Oh, no need. YDPA, first round, then shortcut. YDPA. But big capital. Big capital. Big capital. Okey. Nampak? Nama sultan ataupun nama raja-raja katalah tak dapat hafal. Please write lah raja negara mana. Oh, raja, okey, raja Thailand. Okey lah. Okey, nanti kamu salah spelling lagi malu. Okey, student. Yang lebih-lebih ni dalam handbook kamu jangan just baca. Okey, please fahamkan dan highlight the keyword. Highlight the keyword. For example here, cikgu bagikan yang extra one, this one. Katakanlah ada yang murid say, cikgu memang susah payah saya nak tulis huraian dan huraian lanjutan. Boleh tak bagi 2 bentuk contoh? Yes, one is contoh. The other one is bukti yang kukuh. Example, cikgu bracket sini sebagai contoh, kerjasama negara-negara dalam pertubuhan antara bangsa seperti PBB dan Commonwealth berjaya mewujudkan kerjasama dalam usaha menangani segala konflik atau ancaman musuh. Okay, that one kita bagikan satu statement. Ada tak Malaysia menghantar pasukan pengaman? Ada. Kita hantar ke Kongo. Or we seek for help. Apabila kita tubuhkan pembentukan Malaysia, Presiden Soekarno, okay, ada tak membantah? Yes, we look for help. Oh, ancaman komunis, okay, mengancam keselamatan rakyat, we seek for help. Ada tak? Yes, bagikan contoh, okay, bukti yang kukuh. Tak dapat huraian lanjutan, no problem. Masukkan yang ini. Kan? Okay, ini mereka sedikit sebanyak, okay, sampel yang cikgu bagikan. Last, okay, ini yang penting. Okay, memang dalam, okay, 11 hari lagi. Okay, we seek for exam. Okay, 2nd of March.
hari istimewa untuk pelajar. Tingkatan 5 kan, peristiwa yang dinanti-nantikan. You all excited or not? Exam coming, yes. Waiting for so long. Ada tak? Don't lah, teacher. Cannot finish lah. Don't lah. Can extend lah. Can extend lah. Okay. Okay. No. Second March, SPM. Okay. Please well prepared. Alright. Nah, di sini cikgu bagikan sedikit lah. Okay. Katalah tak habis baca. Okay. Please. This one is the hot. Hot. Okay. Okay. Hot. Alright. This one hot. Okay. This one hot. Okay. Sistem ahli very hot, dan this one. Okay, daripada 10 bab tingkatan 4, please master. Okay, bab 1, bab 4, bab 7 dan bab 9. Master. The rest bacalah, go through. Okay, this 4 very hot. This 4 very hot. Okay, cikgu. Yang ada yang lebih, yang mana you can go for pilihan raya also. Pilihan raya also. Okay? Nah, pilihan raya. Apakah syarat sebagai pengundi? Apakah syarat sebagai calon? Okay? Okay. Form 5 teacher, form 5. Okay. Go. Form 5 Okay, ada dalam this one. Okay? Sangat penting. Okay? Form 5 bab 1, Form 5 bab 3, Form 5 bab 5, dan Form 5 bab 8. Okay, go for this first. Okay, ada yang lebih, go for this one. Rukun negara. Nampak tak? Okay, nah student. Ini sedikit panduan yang diberikan oleh Cikgu Fong. Okay, nah this one focus for paper 2. Paper 2. Okay, of course paper 1 banyakkan soalan. Okay, please refer to Wiskutran soalan objektif. Lot cukup untuk kamu. Okay, student. Alright, sedikit sebanyak tentang tips yang diberikan. Alright, okay, student. Come. Semoga murid-murid, okay, ada sedikit, okay, manfaat yang diberikan. Okay, dapatlah cikgu sampaikan di sini. Alright, hope you all can understand. Okay, the scope, the guidance. Okay, the tips. Okay, from me lah. Okay, can or not? Can Anna? No problem Alright. Okay.